بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri umur kepada kita sehingga kita boleh mari dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Pada hari ini pukul 10 tadi ada mayat-mayat di Jakir War. Allah yarhamhu. 2-3 hari dah Ramadan nak mari, tapi Allah Subhanahu wa taala tarik dia dulu. Itu adalah salah satu takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, lepas daripada kita syukur, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita boleh berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini, yang sebagai musim bagi ketakwaan, dan bagi bulan Ramadan ini tak boleh nak banding dengan musim-musim lain dalam satu tahun. Siapa boleh hidup sehingga masuk dalam bulan Ramadan, itu adalah untung yang tak boleh kita nak kira. Dalilnya salah satu hadis yang diriwayat oleh Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang dijanjikan kepadanya akan syurga. Al-ashar mubasysyirin bil jannah. Dia kata malah mana? Anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a. Ada dua orang lelaki daripada kaum Bali datang mai saya Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Madinah, masuk Islam. Dua orang ni masuk Islam sekali. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar faghadha fastushhid wa makatha al-akharu ba'dahu bisanah. Salah satu daripada dua orang yang masuk Islam sekali itu daripada kaum Bali itu, salah satu daripadanya adalah orang yang biasa rajin buat ibadat, lepas tu tubik perang jihad fi sabilillah, lepas tu mati syahid. Ini orang pertama. Orang yang kedua ialah orang yang bukan kata malas, dia rajin juga, tapi rajin sikit daripada orang yang pertama sana. Orang yang kedua ni tak ada mati syahid, tapi dia boleh hidup lepas daripada hak mati syahid tu setahun. Ceritanya duduk sini. Berkata Talhah bin Ubaidillah, aku nampak semasa aku dalam mimpi, aku duduk depan pintu syurga. Idh ana bihima. Semasa tu aku duduk depan pintu syurga, aku ngigar dalam mimpi. Aku duduk depan pintu syurga, lepas tu ada dua orang jatuh ke sana. Fa kharaja kharijum minal jannah. Duduk depan pintu syurga, keluar salah satu malaikat daripada syurga. Fa udhina lilladhi tuwfiyal akhiru minhuma. Malaikat tu mari, malaikat panggil orang hok mati ke dia, hok tak mati syahid itu, suruh masuk syurga dulu. Thumma kharaja kharijum minal jannah fa udhina lilladhi ustushhid. Lepas tu tubik pula malaikat, lepas tu beri izin kepada orang yang mati syahid masuk syurga.
wa kharaja kharijun minal jannah faqala li irji' fa innahu lam ya'ni lakal an. Tubik budak malaikat mari jumpa dengan Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang janji baginya ke syurga. Malaikat kata, "Gi mu kelik dulu sebab tak apa masa lagi untuk masuk syurga." Dia nampak dalam mimpi. Lalu tu pagi esok Talhah bin Ubaidillah ambil cerita ni, dia royak pada orang. Royak kata balah tu balah ni. Orang ahli Madinah rasa kata, benda ni benda pelik. Hak ni mati syahid, lepas tu rajin buat ibadat lagi. Tapi orang hak mati akhir, hak tak mati syahid tu boleh masuk syurga dulu. Fa balagha dhalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa haddathuhu al hadith. Bol apa pada tu? Bol dah modok kecek geger kata pelik alahana ni. Lalu tu siapa berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kata, min ayyi dhalika ta'jabun. Dah modok geger. Ha berita hak Talhah tadi tu rasa pelik. Mano? Gano rasa pelik itu lalu? Jawab para sahabat, dah morning mati syahid, dah morning rajin buat ibadat. Tapi gano hak mati ke dia, hak tak mati syahid boleh masuk syurga dulu? Dia tanya Nabi SAW. Lalu tu Nabi SAW jawab, alaysa hadha qad makatha ba'dahu sanatan. Adakah orang yang boleh masuk syurga dulu saat ni boleh hidup setahun lepas daripada hak mati syahid tu mati? Jawab sahabat, qalu bala. Ya. Nabi tanya pula, wa adraka Ramadan fa sama wa shalla kadha wa kadha min sajdah. Adakah orang yang boleh masuk syurga dulu walaupun tak mati syahid itu boleh hidup sehingga dapat bulan Ramadan, lepas tu boleh semaya jumlah tu jumlah ni? Setengah riwayat dalam Imam Ahmad, 6,000 wa kadha min raka'ah. Adakah orang boleh masuk syurga dulu ni semaya 9,000 rakaat, 9,000 lebih dalam masa setahun? Jawab sahabatnya, betul ya Rasulullah. So akhir Nabi kata, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Subhanallah. Nabi kata jarak jauh darajat di antara dua orang tu lebih jauh daripada jarak langit dengan bumi. Tika. Subhanallah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis ni riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Sahahul Albani. Riwayat pada sininya ialah Nabi SAW dia pakai salah satu jumlah hak penting hak kita nak mari kecek pada hari ni mari jadi jawab kepada orang hak rasa pelik kata rena hak ni boleh masuk syurga dulu. Sedangkan orang yang mati syahid tu dah rajin lagi. Nabi tanya kata, wa adraka Ramadan fa shamah. Orang mati dia ni boleh jumpa dengan Ramadan dan boleh puasa pada bulan Ramadan. Sini boleh jadi dalil tunjuk bahawa Ramadan adalah peluang bagi kita untuk kita nak akid darjat kita. Tu setahun Nabi kata ab'alu bainas sama' mimma bainas sama'i wal ard. Setahun tu jauh jarak langit dan bumi jauh. Subhanallah. Habis tu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kita boleh hidup pada bulan Ramadan dan kita hidup dalam bulan Ramadan dengan suasana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai jadi tujuan hak apa?
hak jadikan bulan Ramadan bagi kita. Oleh itu kita mesti tahu bahawa tujuan hak bulan Ramadan ni untuk gapo. Lebih lagi tujuan puasa. Saya rasa ataupun kita semua ni tahu belaka. Nah, tahu belaka tentang bulan Ramadan. Kalau sebut bulan Ramadan kau setengah ada faedah ni, dah ngaji ni boleh baca belaka ayat tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mula daripada akhir balik kita duk puasa hari tu, duk tahu semua kata mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kamu tu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tapi kita menyerah. Nak makan ni? Bismillah. Tak bunyi awak. Ya. Kamu kok tahu? Ya. 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 Kok tahu? Tapi kita biasa tahu tak, biasa tanya tak, kata kita faham buku Ramadan di setahun mana. Kita biasa kaji tak? Balah mana? Sebab apa Allah Subhanahu wa taala ayat kata tujuan bulan Ramadan ini ialah untuk kita mencapaikan ketakwaan. Setengah puasa 50 tahun dah. Setengah puasa 60 tahun dah ni. Biasa puasa 60 tahun. Nah, kalau 80 tu kena ada 60 tahun. Rumah kita, tani kita. Nah, 20 kok dalam 15 tahun ni ada. Mula ayat-ayat mula apa dia panggil? Mula belajar puasa. Tapi kadang-kadang kita tak biasa main kaji kata sifat orang yang bertakwa ni balah mana. Oleh itu hari ni saya ambil dua tiga klum ayat hak pasal Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Kadang-kadang kita mengajar mudah-mudahan Tuhan apa kutiba alaikumus siyam. Nah, fardukan atas kamu akan puasa seperti mana aku fardukan atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa balah mana tu kalau kita tanya tu tak boleh jawab. Balik ke. Ataupun balik ke kadang-kadang kita ulama kata balah ni, ulama kata balah tu, ulama bi takrif ketakwaan tak sama. Setengah imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi kena juga situ. Takwa ni adalah buat dia suruh tinggal Tuhan lain. Tengok ulama kata takwa ni adalah buat tinggal hak Tuhan lain. Tapi kita biasa kaji gedak kata Tuhan ni dia beri sifat kepada orang bertakwa ni yang balah mana. Kita kena tengok situ. Kita nak sambung bulan Quran, kita nak dapat ketakwaan, kita kena tengok dalam Quran kata Tuhan sebut balah mana orang bertakwa. Oleh itu saya ambil daripada 3 klum ayat hak Allah Subhanahu wa taala mai sebut tentang orang yang bertakwa. Tepat mula-mula ialah muka mula-mula dalam Quran. Lepas daripada surah Al-Fatihah, surah yang pertama tu Tuhan Allah Subhanahu wa taala pilih buka Quran dia seolah-olah kata surah Al-Baqarah itu dengan sebut sifat orang yang bertakwa. Awal ayat 1 sampai ayat 5. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Itulah kitab Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi, tak ada syak lagi tentang kebenarannya dan tentang kesempurnaannya dan tentang apa? Dia tu daripada Allah Subhanahu wa taala. La raiba fihi, tak ada syak sikit pun. Hudan lil muttaqin. Jadi hidayah petunjuk pada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa belah mana? Allah Subhanahu wa taala sebut lepas pada ayat yang ketiga. Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Mari kita bilang. Sifat orang yang bertakwa ialah mereka yang beriman dengan benda gaib. Benda gaib. Pahala, dosa, malaikat hok duk catat pahala kita, hok duk likung kita selani ni, duk main ngaji majlisul ilm. Orang bertakwa dia kena beriman dengan benda gaib. Lepas tu apa? Wa yuqimuna as-salah. Dua ialah sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada benda yang Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada dia tu, dia berinfak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiga sifat situ. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu ialah beriman, mereka itu beriman di atas agama jazakallahu khair, pada benda yang diturunkan kepada kamu, iaitu pada Muhammad, iaitu Quran dan ayat-ayat kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat tetap benda yang nak berlaku pada akhirat, mula daripada alamatnya siapa boleh masuk syurga, mereka yakin kata benda tu ada semua. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Ini kita masuk, orang panggil kata kita pun dulu atau dalam Quran tu saya sebut kata sifat orang bertakwa balah ni. Hak ni cuk mula-mula. Cuk yang kedua dalam Quran ialah pada ayat 15 sampai ayat 17 dalam surah Al-Imran, iaitu ayat yang datuk kita baca dengan lakak dengan tajuk yang molek pada sembahyang ngorek sana, pada rakaat yang pertama. Lepas daripada Allah Subhanahu wa taala sebut kata zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Belum dah tutup ayat kata dihias bagi manusia ni. Suka benda-benda yang diingin pada nafsu syahwat daripada orang tino, daripada anak-anak sehingga akhir ayat. Lepas pada tu Allah sebut kata qul, katakanlah wahai Muhammad, a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, royaklah kepada manusia, pada umatmu hai Muhammad, nak kedak aku nak royak pada fakmu benda yang lebih baik daripada benda hiasan semua sana. Pada tu Tuhan kata lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Dan bagi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan mereka,
jannatun tajri, akan syurga-syurga, akan kebun-kebun yang di bawahnya mengalir air, air sungai. Wa azwajun mutahharah, sehingga akhir ayat. Lalu tu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Dalam jumlah ayat ni Tuhan sebut sifat orang yang bertakwa akan dapat kebun-kebun yang mengalir bawahnya akan sungai-sungai tadi tu ialah apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Yang pertama kali ialah sifat orang yang bertakwa. Allah sebut sini ialah orang yang kata rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Amanna dengan segala perkara. Amanna dengan benda gaib, seperti mana dalam surah Al-Baqarah tadi. Kena beriman dulu. Faghfir lana dhunubana, minta ampun dosa kami. Wa qina adzabannar, minta jauh, minta susuh Tuhan jaga dia, lindung dia daripada api neraka. Pada tu Allah Subhanahu wa taala teruskan sebut lagi sifat yang bertakwa, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang yang bertakwa ialah orang yang sabar, para orang yang sabar, para orang yang as-sadiqin, para orang yang benar, kecek benda benar, buat benda benar, tak bohong pada orang. Wal qanitin, yang serah patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wal munfiqin, orang yang berinfak. Patu wal mustaghfirin bil ashar, dan mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Ini dua tempat lah Allah Subhanahu wa taala sebut tentang sifat orang yang bertakwa. Sampai tu orang yang masuk dalam bulan Ramadan, untuk nak capai takwa, dia kena tengok kata Tuhan sebut orang bertakwa ni balas mana. Dia tak boleh tengok, oh orang ni orang bertakwa. Tengok mana pakai baju dia? Dah, Tuhan tak tengok. Ukur dia orang bertakwa tak takwa, kena tengok kata Tuhan nak balas mana orang bertakwa. Kalau balas ni orang sabar, orang benar, orang patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, orang beristighfar pada waktu sahur, hak ni baru masuk orang bertakwa yang Tuhan nak. Kalau hak balas lain, hak tu bukan hak Tuhan takwa. Oleh itu mari kita ngaji. Lalu tu satu tempat lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebut sifat orang bertakwa balas mana ialah dalam surah Al-Imran. Hak ni pada rakaat yang kedua yang datuk kita baca tadi. Masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala panggil dalam Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Panggil hamba dia. Wasari'u, dan segeralah kamu. Segera gimana? Ila maghfiratin min rabbikum, segera untuk menuju, untuk buat amalan yang membawakan kita untuk dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan segera untuk nak pergi syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga pada mana? Syurga yang luahnya, jarak luahnya langit dan bumi. Luas sangat tu Allah Subhanahu wa taala cedek untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Ya Allah Subhanahu wa taala disediakan untuk orang yang bertakwa. Ini takwa pula. Pada tu Allah Subhanahu wa taala sebut pula orang yang bertakwa tu balas mana?
Habis tu kalau kita nak mengajar anak kita, puasalah supaya kita dapat bertakwa, supaya kita dapat ketakwaan. Tapi kita tak ada ayat kata takwa balas mana. Ya masa salah. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala dan dalam Quran tibyanan likulli syai'. Ya royak benar pasal umum, lepas tu dia royak pula balas mana nak jadi orang bertakwa. Syurga luas langit dan bumi itu sediakan kepada orang bertakwa. Orang takwa balas mana? Tengok pada ayat lepas pada tu Allah Subhanahu wa taala kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yang layak dapat syurga yang luas langit dan bumi itu ialah orang yang berinfak sedekah semasa apa? Semasa seni dan semasa dia susah. Dan sifat seterusnya wal kadhimin al ghaid, orang yang susuk kemarahan dia. Ini payah belaka ni orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, bukan susuk kemarahan dan adalah tidak. 'Afina 'anil nas, beri maaf pada orang. Sifat orang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka orang buat baik. Kau orang baik. Bawa kita tengok sini dah. Kita bahasa kata, nak boleh takwa ni bukan mudah kau. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia tahu nak takwa, nak baik setara mana pun dia kena ada salah. Orang bertakwa bukan orang tak ada salah. Habis tu lepas pada tu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut tu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang bertakwa ialah orang-orang yang apabila dia buat benda keji ataupun zalim, menyayai diri dia sendiri, zakarullah, dia nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, orang-orang yang dosa, orang-orang yang berasa putus asa, orang kata dosa banyak, tengok sifat orang bertakwa ni ialah bukan orang yang tak salah. Bahkan orang yang salah tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi hak boleh ampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lepas tu mereka itu dia tak ada terus lepas pada dia taubat dah, dia kelik lagi semula. Lepas tu duduk dengan tak ada taubat, sedangkan dia tahu bahawa sebenar tu adalah benda yang tak baik. Alhamdulillah, itu adalah 3 kelompok ayat yang saya ambil mari untuk nak tunjuk pada apa kita kata sifat orang yang bertakwa ni balah mana hak Tuhan nak. Bukan kata hak kita nak. Bukan kata orang bertakwa ni boleh jalan air, ya tu takwa boleh jalan air. Tu tak ada. Balah tu Islam tahajud. Nak tengok sifat orang bertakwa balah mana, tengok dalam Quran tu sebut balah mana. Daripada 3 tempat sana tu jelas Allah Subhanahu wa taala kata takwa dia nak tu balah mana. Oleh itu kita mari buat kesimpulan daripada 3 kelum ayat sana itu sifat orang bertakwa gapo atik. Pahala kita mari orang panggil bahasa Sia panggil apa? Orang panggil kalau mari seru. We jadi 1 2 3 4 kita akan dapat daripada 3 kelum jumlah ayat saat ni itu tubik sifat orang bertakwa itu kepada 9 sifat yang saya serut dalam ni. Dan 9 sifat tak ada musim mana yang kita boleh buat dengan rasa tenang, dengan banyakan orang panggil suasana yang boleh tolong kita untuk kita nak tahqiq picit kau mariat ni, kau kena laksana ni lebih baik daripada bulan Ramadan. Ambil mana?
ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari buat kita tu nampak gambar molek. Baik. Punalah senak yang pertama bagi orang yang bertakwa gapo. Dalam surah Al-Baqarah pun ada. Punalah senak ni hak Tuhan sebut. Dalam Imran, nah ayat 11, ayat 15 sampai 17 pun ada sifat ni. Dan ialah kepala bagi sifat mula-mula orang yang bertakwa kena ada, ialah kena jadi orang mukmin. Orang yang beriman dengan segala Allah Subhanahu wa taala wayang, dan segala perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut suruh kita beriman. Kalulah mai daripada hadis yang dalil yang sahih. Sifat orang yang bertakwa, hak pertama sekali kena percaya. Masyarakat kita lah ni pemuda masuk tek weru-weru, orang tua sendiri pun masyarakat duk jadi punah. Hak perlu kepada beki sungguh ialah tanam perasaan iman dalam hati kita. Sebab al-imanu bil ghaib, berbelaki al-imanu bil ghaib adalah inti bagi agama kita. Ya macam lah ni, nak gapo hak biasa makan dengan otak dia. Benar hak tak nampak tu tak percaya. Tengok hati anak-anak kita. Saya takut jadi balas tu. Sedangkan sifat pertama orang yang nak bertakwa, dia kena beriman dengan benar waib dan iman dengan segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih. Kalau kita tengok bulan Ramadan, lebih lagi as-siyam adalah salah satu ibadat nak tarbiyah kita ni tambah ke al-iman wa ihtisaban. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah, berkata allazina yu'minuna bil ghaib wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bila beriman kepada hari kiamat dan yakin bahawa akhirat tu ada sungguh. Masalah kita biasa duk lalai galik itu boleh jadi dengan sebab iman kepada hari kebangkitan itu tak ada. Saya rasa kalau kata kita ada iman sungguh, ingat kepada mati sungguh lah, sifat yang kedua, yang ketiga sampai ke milah kita akan nak kecek ni tak ada kena kecek dah. Pakai beriman pada hari kiamat cukup. Nak buat satu perkara, nak kecek satu perkara, nak bangun pada orang, kena tanya pada hari akhirat esok. Puasa hajar kita jadi walah tu dah. Tapi kita kadang-kadang kita tak khabar. Pok kita ni ada bulan puasa. Nah, semasa budak tu tak ada kena itulah. Ni tahun lalu. Siapa hati masuk jambe minum air tegak tengah hari. Ada tak? Saya yakin kata tak ada saya apa. Sebab apa? Pak kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita makan, Tuhan nampak kita, batal puasa kita. Sedangkan kalau kita nak kecek al-iman, kita sebab apa? Dalam hadis yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang Nabi sebut, buku bab Ramadan makrunan sama imanan wa ihtisaban. Beriman bahawa semaya misalnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang qiyam Ramadan dengan beriman, iman kata hak ni sungguh beriman dengan sebenar, patut ihtisab harap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun untuknya akan dosa yang telah lalu.
Man qama lailatul qadr, semua tu mai imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Sesungguhnya bukan sekadar pada bulan Ramadan, bulan lain pun kita kena ada iman dan ihtisaban. Sebab ini adalah sifat orang yang bertakwa. Oleh itu, kita kena ambil tarbiyah daripada Ramadan. Nak buat satu-satu kala kena ada beriman dan harap pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita harap pahala puasa baik, qiyam baik, qiyam Lailatul Qadr baik, tanda bahawa kita yakin kepada hari akhirat. Bahawa yakin pada hari akhirat adalah sifat yang Allah sebut dalam Quran, iaitu sifat orang muttaqin, wa bil akhirati hum yuqinun. Ini adalah banyakat rasa ketakwaan yang kita dapat daripada mula-mula, ialah kenalah sanak, iaitu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah orang yang bertakwa ni ialah orang yang muqimus salat, orang yang mendirikan salat, orang semaya. Habis tu kadang-kadang ada umat Islam kita duk kata, kerana puasa banyak tahun dah tak ada jadi orang bertakwa. Dah jadi orang takwa kan tak semaya, puasa semaya dah. Oleh itu tahun ni kita kena itu nak tukar. Nak mari jadi orang yang bertakwa. Sebab orang bertakwa ni adalah orang yang muqimus salat. Pabayakat bulan Ramadan ni adalah salah satu langkah yang pertama kita bagi orang nak maya sejak, bagi orang nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kita tengok bayakat ala bulan Ramadan, orang tak biasa nampak altas sejak, dia mari sejak. Sampai tu nak ayat kata wet long Ramadan tu ialah wet long hak nak bina orang biasa menuju kepada al-muttaqun, menuju kepada al-muttaqin, orang yang bertakwa. Nah, ini tunjuk dah Ramadan adalah suasana untuk nak bina orang yang bertakwa. Bah orang hok mari sejak semua tu, kalau nampak orang hok balas tu kita kena apa? Kita kena wikam lancar pada demo tu. Nah, sebab ada setengah tu orang nampak sejak, kalau tak puasa tak nampak. Hak ni beringat molek setel tu. Walaupun setel hak sungguh tu kena gapo bagi? Kena belanggu. Tapi setel hak bentuk manusia hak ni hak letih sekali. Orang mari sembahyang, mari nak jadi orang bertakwa pada bulan puasa, dia pergi kata pula, kalau buat ni kalau bukan bulan puasa tak naik sejak hak ni. La haula wala quwata illa billah. Jangan banyak molek situ. Jangan jadi anak kunci kejahatan kepada orang lain. Malah kedua tak mari ya. Kan? Nak kata kita la haula wala quwata illa billah. Sifat yang kedua ialah sifat muqimus salat. Bagi orang yang apa? Orang yang nak pada ketakwaan, dia kena bersifat dengan balas tu. Sebab orang bertakwa ialah orang muqimus salat. Dalam mana? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Baik. Yang ketiga ialah al-munfiqun. Sifat yang ketiga bagi orang yang bertakwa ialah orang yang berinfak. Dalam mana? Dalam suratul Baqarah Tuhan katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada benda yang kami beri rezeki pada mereka berinfak, mereka bersedekah. Sini kalau kita mai tadabbur sungguh sedap. Tuhan nak ajar manusia ni, dia pilih ibarah molek benar. Boleh ke ayah hak Tuhan suruh infak, boleh ke Tuhan nak sebut kata dan rezeki, daripada rezeki yang kami beri pada mereka berinfak.
Jumlah ni jumlah buat kita rasa tak saya nak dekuk mana. Sebab apa? Sebab hak kita duk milik tu adalah benda hak Tuhan kita milik. Sifat bertakwa dia kena faham sini. Benda semua tu beriman dengan qada wa qadar, buat dia tu rasa kata benda hak dia dapat itu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang milik. Oleh itu jangan dekuk sebab benda ni bukan hak dia. Buat dia tu rasa nak wik pada orang. Sifat yang ketiga bagi bertakwa ialah mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surah Al-Imran, wal munfiqin. Nah, sifat yang bertakwa ialah orang yang berinfak. Para mereka yang berinfak. Dalam surah Al-Imran selagi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak semasa susah dan berinfak semasa senang. Padahal bulan Ramadan adalah bulan untuk apa? Untuk berinfak. Dicontohi oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Dua kata, kan Nabi SAW ajwadan nas. Nabi ni orang hati murah sekali dah. Tak ada siapa nak boleh banding. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه فيدارسه القرآن لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من ريح المرسلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال رضي الله عنه. Nabi ni orang adalah orang hati murah sekali. Pas masa Nabi hati murah sekali itu adalah pada bulan Ramadan. Tengok. Bebel lagi semasa apa? Semasa Nabi itu jumpa dengan Jibril untuk tadarus Quran. Semasa tu Nabi lebih apa yang panggil? Lebih hati murah. Dan infak hak Nabi kuam hak Nabi itu pok klum. Sedala tak kira orang dia jumpa tu pergi jalan dia beri belakang pada orang. Oleh itu bulan Ramadan ialah bulan yang nak tunjuk pada kita apa? Nak tunjuk pada kita tarbiyah kita sebagai menjadi orang yang berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. So yang berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni hak kita payah sangat nak buat tu banyak daripada syaitan juga. Bulan Ramadan ni syaitan dia dibelenggu mudah sikit nak buat. Dalam hadis tentang bulan Ramadan pun banyak kata siapa pergi makan pada orang puasa bagi dia akan pahala. Puasa dengan tak ada kurang sikit apa. Ni panggil berinfak dah ni. Nama dia bulan Ramadan dihajar kita jadi balah tu. Dan lebih lagi orang panggil kata kalau kita tengok ayat Quran dan tengok hadis ni, salah satu sunnah juga bagi kita ialah berinfak lepas daripada kita ni dengar Quran ataupun berinfak lepas daripada kita semaya tarawih. Kalau kita tengok pada sifat dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, orang-orang yang boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala itu dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jauh belakang dia daripada tempat tidur, dia bangun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut dan rasa tamak. Lepas pada tu dia sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada apa yang kami beri rezeki kepada mereka itu dia berinfak. Tengok, lepas pada qiyam, lepas pada berdoa, lepas pada doa Quran. Kalau kita tengok perkataan Ibn Abbas ni yang ayat suasana Nabi hidup Nabi SAW, lepas daripada dia tadarus Quran, dia akan nak jadi salah satu orang yang hati murah. Habis tu sebelum daripada kita nak main tarawih tu, kita cadar duit. Nah, kita cadar duit. Lepas tarawih tu kita bakal beri. Temu belum nak sampai rumah kita, temu orang sakit tu. Beri bagi ke orang. Sebab orang ni buat makan dengan Quran,
dia akan jadi orang hati buah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW jadi. Dan seperti mana Tuhan sebut wasaf sifat orang yang beriman dalam surah As-Sajdah. Ini salah satu sunnah mahjurah juga ni kita kena mai buat pada bulan Ramadan ini supaya kita jadi orang yang berinfak, dan sifat orang yang suka berinfak ni adalah sifat yang ketiga bagi orang bertakwa. Nak ber dulu dah ni atau nak masuk isyak lagi, apa lagi habis ada. Dan gapo kunal senak yang keempat ialah al-mustaghfirun, orang-orang yang minta istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristighfar ni, sifat-sifat orang bertakwa ni, istighfar dia tu tak serupa mana dengan orang. Kalau kita tengok daripada ayat hak kita baca tak ni lah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Orang yang bertakwa ni dia nak bangun istighfar pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Subhanallah, kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini sifat-sifat orang bertakwa ni, dia nak bangun semasa orang lain tu lalai. Akak tidur belaka, dia bangun pada tengah malam, mai jumpa menajak Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Pas kalau kita tengok kok kita ni, kalau bulan lain ni masa lemah sikit kita nak bangun istighfar pada waktu sahur. Tapi bulan Ramadan ada sunnah bangun makan sahur. Oleh itu, peluang itulah memudahkan kepada kita untuk kita nak bersifat dengan sifat orang yang bertakwa. Sebab bulan lain bayar kita tak bangun makan sahur. Tapi bulan Ramadan membina kita untuk kita nak bersifat dengan sifat orang yang bertakwa, iaitu beristighfar semasa waktu sahur. Baik, hak tu yang keempat. Dan yang kelima ialah ad-da'i, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang-orang yang bertakwa ialah orang yang berdoa. Baik daripada mana? Baik daripada benda Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda Tuhan sebut tadi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Malam ni kalau tak ada orang lain pun tak apa, kita ingat doa ni. Sebab doa ni adalah doa orang yang bertakwa. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Subhanallah. Sifat yang kelima bagi orang yang bertakwa ialah orang doa. Di antara doa dia, iti doa dia ialah ngaku dulu, kata dia ni iktiraf bahawa dia ni beriman semua kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa? Minta jauh daripada api neraka. Kalau kita tengok orang bertakwa, orang sungguh ni, dia tak minta doa banyak. Nah, dia minta hak benda jadi iti sungguh. Kalau kita tengok ya iti dah, dia minta. Dia beriman dah, apa dosa? Yang pada neraka. Habis tu setengah ulama kata takwa ni ialah tinggal benda hak Tuhan tu lagi. Takwa ni takut kepada neraka. Dia nak minta semua jauh daripada neraka. Minta jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu malam ni beristighfar banyak-banyak. Bel-bel lagi pada waktu sahur kita baca doa ni selalu dah. Sebab doa ni ada isi-isi beristighfar juga, faghfir lana dhunubana. Apa kalah doa kami. Dan kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, Tuhan sebut
kecek bab bulan Ramadan. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat syahrul ramadan allazi unzila fil Quran. Kecek ha bosobin. Kalau siapa apa bagi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun. Tapi Tuhan belum nak uhilla lakum lailatul tasiham, kecek bab puasa pula Tuhan ambil ayat sakut bahawa dengan yang minta doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dok kecek bab puasa, mari ayat kecek bab doa. Seolah-olah Tuhan nak sebut kata sifat. Kalau siapa nak la'allakum tattaqun, dia kena bersifat dengan sifat ni. Bila lagi bulan Ramadan adalah semasa yang Allah Subhanahu wa taala istijabatul doa. Orang puasa kan? 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala dia doa mereka mustajab. Imamun adil, ketua yang adil, as-saim hatta yuftir, orang puasa sehingga dia buka puasa. Lepas tu akhir esok wa da'watul mazlum, doa orang kena zalim. Bel-bel lagi mana? Bel lagi sebelum kita nak buka puasa. Inna as-saima 'inda fitrihi la da'watun la turad. Sesungguhnya bagi orang puasa semasa dia nak buka puasa itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak sini ni hak orang pasang lalai sekali. Orang bertakwa dia jangan lalai sini. Sebab apa? Kalau kita tengok suasana kita dekat nak buka puasa lah, hak memunahkan puasa sepanjang hari hak dia. Bawa dekat nak buka puasa mari duduk ramai-ramai, mula kecek hari tu, mula kecek hari ni. Berubuk nak makan hak mana. Pilih. Nah, pilih hidup mana hak mampu sedap sikit hak tu. Ya zubillah min zalik. Sedekah masa itu adalah masa emas. Keemasan, masa emas untuk kita nak goal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan kata walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Setiap hari itu, setiap malam tu ada orang hak di lepas daripada api neraka. Tiap-tiap malam, hari mula-mula kita nak goal pada dengan Allah Subhanahu wa taala, doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas lagi hari mula-mula, hari yang kedua, hari yang ketiga. Banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada tu, kuna laksana yang kelima, yang kena ialah as-sabirin. Sifat orang bertakwa ialah orang yang sabar. Sabar tak ada kena kecap banyak lah, sabar. Nah, bulan puasa ni Siyam ni adalah sabar tu, jadi seolah-olah satu lambang bagi bulan Ramadan. Sebab kita puasa, sabar. Pada siang hari puasa, tak makan, tak minum, tak tidur dengan isteri kita. Oleh malam pula sabar adalah anak qiyam Ramadan, bangun buat ibadat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Ramadan ni buat kita jadi orang sabar belah tu. Sehingga Nabi kata kalau ada orang yang mai kata ataupun mai caci maki kita, apa Nabi suruh? Kalau kita nak jaga puasa kita, falyaqul inni sha'im inni sha'im. Nabi suruh aku puasa. Jadi puasa tu benakan kita menjadi kita sabar. Dia mau kata kita, dia mau cela kita, dia mau maki kita depan muka, kita kata ini sha'im. Dia sabar belaka. Dan kena laksana yang ketujuh ialah as-sadiqin. Orang yang bertakwa ni adalah orang yang benar, kecek benar, kelakuan dia pun benar.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya yang beriman bertakwalah kepada Allah dan duduk bersama orang yang benar. Pas puasa tu dia bina kita menjadi orang yang benar. Puasa ni bina kita jadi orang benar. Suasana benar. Sebab Nabi kata, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesiapa buat benda jadi dusta, kecek benda dusta dan buat benda jadi biasa dusta, benda jadi bohong, Tuhan tak ada berhajat li. Dah, tak ada nak kali. Kalau uya tu berhenti daripada apa? Daripada berhenti ok nasi, ok makanan, ok minuman. Tak ada. Oleh itu, puasa ni nak bina kita menjadi ulah tu. Nak bau, puasa. Yang ada juga kat kita ni. Alhamdulillah, Masya Allah dah. Nah, orang mengecek bau. Tu tak bau yang atas sijik. Hanya hormat juga. Malah tu. Jadi suasana buat kita rasa takut nak bau. Sebab apa? Sebab khabar kata tuai puasa. Habis tu nak ayat Ramadan yang bina orang jadi orang bertakwa semua tu. Tapi alangkah sedihnya, jadi ramai pun kita ni tak tahu hakikat sebenar Ramadan buat orang jadi bertakwa balah mana. Kena buat balah mana untuk kita ni jadi orang muttaqin. Tak kelik tengok pada Quran. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan jelas, tak ada ghubar, tak ada rumur, tak ada sikit hibuk. Hak bahasa maya-maya tak ada. Tu ayat jelas dalam Quran. Baik. Dan yang kelapa ialah al-qanitin, ialah orang padi tak Allah Subhanahu Wa Taala, patuh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lah bulan lain. Hak nak buat kita berasa kata nak buat ibadat semua. Lebih daripada bulan Ramadan. Syaitan tak ada. Syahwah pun kurang dia sebab puasa. Orang pakat juh belaka, pintu syurga buka, pintu neraka katuk. Suasana sehingga orang nak buat benda hak boleh tapi dalam sisi masyarakat hak kita pasal doa nak marah. Iaitu gapo? Kedai nasi boleh buka, tak ada masalah apa. Tapi dengan perasaan kita masyarakat membenakan kita, tak boleh mulai puasa jual nasi, tak boleh. Habis tu nyanyi bagi orang tua-tua tak boleh nak puasa, nyanyi orang-orang yang apa? Yang marihe macam dia susah. Sebab apa? Sebab bulan puasa tak boleh nak kata dadak. Kita nak itu. Kalau dia nak buka boleh. Dia nak kata dia nak jual kepada orang yang boleh makan. Boleh jadi orang duduk jual sendiri tu puasa juga. Mungkin kata tak juruh duk buka itu. Tu kita kena perak balik kita. Kadang-kadang juruh doa nak. Tu doa tu tak sah. Nah, insya-Allah. Al-qanitin. Dan al-qanitin ni golek ke dia nak duduk balik malam banyak. Bila lagi semasa kita bangun semaya tarawih tu, qiyam Ramadan tu, situ tunjuk kata kita tu patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaum camdun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat orang bertakwa ialah qanitin. Bila lagi semasa diri. Nah, al-qunut ni boleh dikatakan diri panjang, boleh juga. Dan tak ada kita diri panjang lebih daripada bulan Ramadan apa kita ni dah. Setengah sahabat masa tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu salati afdal? Semaya mana hak molek sekali? Nabi kata tulul qunut. Diri panjang hak tu, hak semaya molek sekali. Pas diri panjang, hak panjang sungguh-sungguh lebih daripada bulan Ramadan, tak ada jarang kita nak buat. Mereka khusuf ataupun kusuf mari kita panjang sikit pak sunat ke apa? Sunat panjangkan semaya. Baik. Ini yang ke-8 dan yang ke-akhir sekali ialah wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara sifat orang bertakwa ialah orang yang susuk kemarahan dia dan orang yang beri maaf pada orang lain.
Ini salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Dan dalam bulan Ramadan juga adalah membinakan kita supaya apa? Supaya kita jadi orang yang tak marah kepada orang yang sedar. Menjadikan kita beri maaf kepada orang. Dalilnya hadis apa? Hadis tulah sat ni, sabar sat ni. Kalau ada orang mai kata kita, kalau ada orang mari duk maki kita depan muka, kita kata inni saim, aku puasa. Dan kalau kita tengok iti kepada bulan Ramadan dan juga iaitu hak kita nak daripada bulan Ramadan ialah malam Lailatul Qadar. Tak itu kan? Patut Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau aku tahu malam mana jadi Lailatul Qadar, gapo aku nak kata? Lalu tu Nabi kata, quli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allahmu tu pengampun, suka beri pengampun, maka ampunkanlah segala dosa, segala kesalahan kami. Oleh itu orang yang nak al-afu minallah, dia kena al-afu anin nas. Ingat dah, kita nak gapo daripada Allah, kita kena beri benda tu dulu pada orang lain. Sampai kalau kita tengok hadis tentang ukhuwah, kita buat gapo dengan ikhwah kita saudara Islam, Tuhan nak muamalat kita balas itulah. Di antaranya wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan tolong seseorang hamba selama mana dia tu tolong orang lain. Man satara musliman satarahu Allah. Siapa tutup kaib orang, Tuhan akan tutup kaib dia. Man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa tolong susah payah seseorang Islam, Tuhan akan tolong susah payah pada hari kiamat. Begitu juga siapa mau keampunan al-afu daripada Allah Subhanahu wa taala, dia kena beri maaf kepada orang lain dulu. Oleh itu sifat orang bertakwa ni ialah orang ni, orang tak ada gaduh marah pada orang, dan orang yang beri maaf pada orang, dan orang yang sepatut sekali dapat keampunan daripada kita ialah ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita ialah คนที่สมควรได้รับการอภัยจากเรามากที่สุด. Satu kali sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, berapa kali kita kena beri maaf kepada khadim kita, kudrat saya kita? Fasamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyap. Tanya kali yang kedua, Nabi pun senyap. Bawa tanya kali yang ketiga, Nabi kata, "Wa'fu 'anil khadimi fi kulli yawmin 70 marrah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Beri maaflah kepada khadimmu setiap hari 70 kali. Tu khadim anak kita, isteri kita, ayah kita, bapa kita, tok kita, aulan nas bil af mink, ialah orang yang sepatut dapat kemaafan daripada kita. Masalahnya bukan orang bertakwa duduk dalam rumah pasal masa tubik luar rumah, nah temu jiran senyum. Jangan jadi mana tu. Orang bertakwa ialah orang yang beri maaf pada orang. Lebih lagi orang dalam keluarga kita. Hak tu hak pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak pasal orang lain, belah dengan orang lain. Orang kita ni jadi belik. Buat baik dengan ahli keluarga itu. Dah bakat saya kata takut bening lah ni. Subhanallah. Nak tolong buat betul tak boleh. Singo, sayap buat.
Tak boleh. Kita kena tengok gapo hak Nabi, gapo hak Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Oleh itu, ini adalah orang panggil juhd daripada hamba yang paling fakir. Dan yang saya boleh ambil himpun dalam 3 jumlah ayat sampai ayat tunjuk bagi kita kata orang bertakwa balah mana, dan Ramadan adalah peluang untuk kita dan suasana yang munasabah sekali dah kita nak jadi orang yang bertakwa. Oleh itu kita kena jadi orang yang bertakwa pada bulan Ramadan. Kalaulah kita tak ada boleh jadi orang yang bertakwa pada bulan Ramadan, bulan lain saya rasa agak kata payah. Dan insya-Allah, oleh itu marilah kita jadi orang yang puasa yang pasal iman dan muhtisaban, orang puasa yang semaya, hak pasal fardu dan sunat dan qiyam Ramadan, orang puasa yang berinfak semasa Senin dan semasa susah, lebih lagi semasa apa? Semasa lepas daripada tarawih ataupun belum daripada nak buka puasa, cari-cari orang yang miskin, jadi orang puasa yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih lagi istighfar pada waktu sahur. Dari banyak dengan kita kata astaghfirullah wa atubu ilaih ataupun rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Dan jadilah orang yang puasa yang sabar atas segala urusan yang kita buat dan segala cubaan, dan jadi orang puasa yang kecek benar-benar dan buat benar-benar, dengan bukan jadi orang puasa yang bohong, dan jadi orang puasa yang patuh taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih lagi pada 10 akhir bulan Ramadan, dan kita kena masuk dok le sejik, dok baca sejik untuk nak patuh taat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jadi orang puasa yang ada setik semua, tak marah pada orang, dan kalau marah pun marah susuk dalam diri, dan maaf pada orang yang buat jahat kepada kita, supaya kita apa? Supaya kita keluar daripada bulan Ramadan dengan syahadah at-taqwa, dan kita masuk daripada orang yang muttaqin yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi mereka akan syurga yang luas langit dan bumi. Dan saya ingin tutup dengan salah satu hadis Nabi. Dan saat ini tu buat tambah semangat kita bahasa nak buat. Yang dua, kita kena ada tarhib juga. Tarhib ni buat kita gerung sikit. Kita rasa kata kita ni boleh masuk Ramadan, kita bangga. Nah, bangga molek. Kita bangga masuk apabila bulan Ramadan. Tapi ingat baik-baik, sebab Nabi kata man adraka Ramadan falam yughfar lah fawailul lahu wailul lahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa bulan Ramadan, boleh hidup ala bulan Ramadan gidah, tapi Tuhan tu tak ampun dosa atas dia, celakalah atas dia. Sebab tu kena beringat semalam kita targhib wa tarhib. Untuk ini, nah kalau salah silap agak maaf. Nah, dan kita klik baca lah apa yang saya tulis mari untuk kita. Nah, mari duduk muhasabah diri, patut ajar-ajar nak kita bila mengenal orang bertakwa yang sebenar itu. Hai nak balah mana, dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala kita itu adalah orang yang bertakwa. Apabila takwa, kita baca Quran sedap sikit. Dan kalau takwa ada ni, Quran sedap sikit, hudal lil muttaqin, hidayah pada orang bertakwa. Siang menuju pada takwa menuju pada faham Quran dan buat ikut Quran. Dan kalau kita pegang dengan Quran, yahdi lillati hiya aqwam, kita menuju ke arah lebih baik, lebih kuat, lebih gagah, dan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.